Baik, kembali bersama kami dan seterusnya dalam pagi Isnin ini kita akan bincangkan satu lagi revolusi teknologi. Sebenarnya mungkin anda ada juga perasan teknologi ini apabila berada di lapangan terbang kembali dari luar negara dan anda melalui satu jalan panjang di KLIA yang akan meletakkan monitor MERS-CoV pada ketika itu. Tetapi untuk melihat apakah revolusinya dan yang akan dibawa dengan menggunakan sistem kamera yang mengesan haba ini ataupun tomografi, kita bersama dengan tetamu kita di studio. Baik, selamat datang juga terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Razak Abdul Majid yang akan berkongsi dengan kami tentang teknologi dan aplikasi CCTV menggunakan teknologi thermal. Ya, ini kata thermal. Dan setakat ini bagaimana dari segi liputan kawasan Duka, adakah masih lagi di lapangan terbang semata-mata atau telah pun dikembangkan? Alhamdulillah kalau kita lihat di Malaysia ini, so masyarakat mula menggunakan thermal kamera seperti di pasar-pasar raya. Kalau kita lihat contoh kalau tengok di pasar raya Prabot yang terkenal di Malaysia, mereka menggunakan thermal kamera untuk mengesan suhu keluar masuk pelanggan mereka. Jadi teknologi ini dah mula berkembang di Malaysia. Tetapi apakah sebenarnya thermal kamera ini? Untuk kita ketahui lebih lanjut. Jadi basically thermal kamera ini ialah satu entiti kamera yang menggunakan mengesan visual menggunakan haba ataupun infrared. Sebenarnya kita lihat, dia boleh mengesan haba dan dari situ dia boleh mengesan suhu. Dan daripada teknologi ini maka terdapat juga teknologi tambahan di mana diletakkan radar pada thermal kamera untuk mengesan lebih lagi objek. Seperti yang kita lihat di kaca skrin TV sekarang, di mana thermal kamera ini boleh mengesan kedudukan di mana orang yang mempunyai suhu yang tinggi. Jadi kamera ini tidak saja boleh letakkan di airport atau di pasar raya ataupun di mana, mungkin juga boleh letakkan di tempat-tempat yang kita merasakan terdapat ramai orang. Laluan utama ataupun di sempadan. Baik, kalau kita lihat kepada kamera thermal seumpama ini, adakah ia juga berfungsi seperti kamera biasa dalam merakam gambar ataupun visual atau sekadar merakam image haba? Okey, kalau kita lihat kamera biasa cuma merakam gambar image. Tetapi untuk thermal kamera ini dia merakam image haba dan juga koordinasi kalau mempunyai radar. Wow. Contohnya kalau Terence ada di sana, kalau kita mempunyai thermal kamera, dia tahu koordinat Terence itu di mana. Kan? Itulah kelebihannya teknologi terkini. Dan kita sedia maklum ada kamera ini ada diletakkan di lapangan terbang. Namun di pintu sempadan yang lain, adakah ia juga diguna pakai dan apakah lokasi-lokasi lain yang boleh kita cadangkan sebagai menjadi lokasi strategik untuk kamera ini? Okey, kita mungkin pihak-pihak PBT boleh memikirkan untuk meletakkan kamera berkenaan di kawasan-kawasan orang ramai, di mana dia bukan saja boleh mengesan suhu, tetapi juga boleh mengesan objek-objek seperti senjata. Contohnya kalau anda membawa senjata, dia akan mendapat tindakan haba itu berlainan. Jadi kita tahu bahawa orang ini berbahaya, mungkin mempunyai senjata tajam, mempunyai pistol. Jadi itu dapat memantau sisi kejadian jenayah. Jadi bukan saja pandemik, malah juga aspek keselamatannya. Dari segi kos, ini merupakan satu yang sering menjadi halangan untuk mendapatkan sistem keselamatan yang top notch ataupun yang terkini. Bagaimana aspek kos ini boleh memberikan satu kelegaan barangkali kepada para pemilik premis khasnya? Ya, dari segi kos itu, dia terdapat jurang kos antara yang 4,500 sehingga ke jutaan ringgit. Dia bergantung kepada apa yang kita hendak. Kerana kamera berkenaan juga didatangkan dengan aplikasi-aplikasi yang berbeza. Contohnya kalau untuk sebuah premises yang kecil, kita tidak perlu memerlukan sebuah kamera yang besar untuk digunakan. Jadi kita just guna yang kamera yang dalam 4,000 untuk mengesan haba dan juga untuk mengesan kedudukan sama ada penjenayah itu mempunyai senjata ataupun tidak. Contohnya seperti di airport itu, di lapangan terbang, saya rasa jumlahnya lebih mahal berbanding dengan di premises-premises. Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan juga ada cadangkan supaya ditambahkan jumlah bilangan kamera pemantauan di Kuala Lumpur. Mungkin tidak perlu semuanya berasaskan image ataupun kita boleh kurangkan kamera yang berasaskan image kerana dengan kamera ini kita akan dapat lebih data. Dan kita juga akan dapat untuk memantau bukan sekadar
sekadar image tetapi haba, dan ini juga akan memberi manfaat berganda. Jadi mungkin kurangkan jumlah kamera yang berimage semata-mata, tambahkan ataupun letakkan beberapa kamera ini di lokasi strategik sudah memadai. Okey, saya harus betulkan di sini. Kamera thermal ini mempunyai image dan juga image haba. Jadi dia mempunyai dua bentuk outputnya. Ya. Jadi di sini apabila kita memasang kamera ini, contohnya kita lihat itu kan, dia dapat mengesan penjenayah pergerakannya dan terus mengesan penjenayah itu di mana koordinasinya. Ya, jadi ia sesuai untuk kawasan-kawasan bandar besar yang mempunyai kadar jenayah gitu kan. Apakah ada sebarang kerisauan ataupun soalan yang diberikan oleh mereka yang memiliki kamera ini ataupun mereka yang akan berada di dalam lingkungan kamera ini tentang aspek privasi? Sebab bila dah masuk aspek radar dan juga pengesanan itu ada yang kata ini bukan satu violation. Okey, insyaAllah kalau kita letakkan di kawasan-kawasan orang ramai, yang mana kita telah letakkan signboard, di mana atas kita mengatakan bahawa dia sudah tahu bahawa terdapat kamera, sudah terdapat kamera. Jadi dia sudah alert benda itu, mengetahui bahawa keadaannya sudah berada dalam kawasan pengawasan. Dan saya rasa orang ramai sekarang, kalau orang Malaysia ni lebih suka berbanding dengan kawasan yang tidak mempunyai kamera. Melainkan anda mempunyai niat tertentu. Ya. Betul. Dan dari sebab kadang-kadang ada juga yang kita lihat di pasaraya ternama yang besar ini, kamera yang bukan saja mengesan suhu, malah ada skrinnya suhu 37.8 abnormal temperature, suhu yang tidak normal. Itu juga dilengkapi. Tapi dari segi apabila bila suhu sebegitu disebutkan dengan kuat oleh mesin tersebut, orang ramai akan pusing macam ini mesti buat COVID ni. Jadi bagaimana dalam situasi itu untuk memastikan keselamatan tapi tidak memberikan impak yang negatif kepada mereka yang suhu tinggi ini? Sebenarnya bagi saya, kalau segi pendapat saya, lebih baik dia memberitahu sebegitu. Kalau tidak, orang itu kalau dia tidak mengetahui bahawa suhunya tinggi ataupun pihak boleh memperlahankan volumenya itu, suaranya itu, dan terus ada seorang yang menjaga, pengawal yang menjaga itu, menarik orang itu ke belakang, mengatakan bahawa suhu anda lebih. Cara-caranya. Sebab kamera ini sekarang ni aplikasinya mempunyai analisis data segalanya. Maksudnya anda boleh menganalisis segala data yang terdapat dalam itu, selain daripada suhu. Bagaimana dengan pengendalian kamera ini? Adakah ia perlukan tenaga kerja yang ramai? Dia tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai, tetapi memerlukan tenaga kerja yang berkompetens. Maksudnya yang berkelayakan, berkemahiran, kerana ia bermain bersama haba, infrared, elektrik. Ya. Kalau di Malaysia ini kita ada Maskom, pengusaha sistem keselamatan Malaysia ataupun kontraktor sistem keselamatan yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan installation untuk kamera ini. Kadang-kadang bila kita pergi 2-3 kedai pada satu tempoh time frame ataupun kerangka masa tu pukul 7 pergi kedai lain, 7.45 pergi kedai lain. Satu termometer mengatakan 3.64, pergi kedai lain 37.1, pergi kedai lain 34.3. Jadi bagaimana penggunaan ini boleh memberikan satu reading atau pembacaan yang lebih tepat? Okey, kalau kita lihat di situ, sedangkan termometer juga berbeza-beza bila kita ke satu daerah ke satu tempat je. Daripada demam terbukti. Ini kan kamera, tetapi pasti ada plus minus. Plus minus 0.2 Celsius yang mana adakah itu julat yang biasa? Julat yang biasa, yang biasa untuk kita lihat, ya. Tetapi kalau bezanya antara 37 ke 40 itu adalah julat yang tidak biasalah. Ya, biasanya even termometer pun ada julat-julat tertentulah, yang masih boleh diterima guna pakai. Kan? Kerana penggunaan kamera ini ialah tujuannya untuk mencegah. Kena mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kita mahu bahawa dengan penggunaan ini dapat mencegah daripada penularan COVID. Tak ada isu bagi tangan dekat termometer, tak nak bagi kepala. Jadi sebab ia mengambil keseluruhan suhu. Betul. Terus, sejauh mana penggunaannya kini di pasaran di Malaysia dan harapan tuan untuk menambahkan lagi jumlah bilangan kamera? Okey, kalau kita lihat ini dari segi kamera ini, kita lihat dari segi waktu pandemik area ini memang diperlukan. Jadi kita mohon kalau boleh pihak-pihak PBT untuk melihat kembali kamera-kamera yang dipasang itu, atau mungkin boleh menukar ke arah kamera-kamera yang lebih berteknologi tinggi yang menggunakan sistem haba, dan juga di sempadan-sempadan negara kita, yang mana kita lihat terdapat sempadan kita yang telah dicerobohi oleh orang-orang luar, kan. Jadi kamera ini dapat membantu
ya, mengurangkan kegiatan-kegiatan berkenaan. Dari segi power supply ataupun pembekalan kuasa ini, kalau berada di kawasan premis yang established memang boleh diletakkan ada elektrik dan sebagainya. Tapi di sepadan jalan tikus ini merupakan ini sangat diperlukan sebab kalau kita tengok dari segi agensi kepintaran di sempadan US Mexico pun diorang menggunakan kamera thermal ini. Jadi bagaimana ini boleh digunakan di jalan-jalan tikus yang sendiri diberikan dimaklumkan oleh pihak penguasa supaya ia boleh dilakukan tapi tidak memakan kos yang terlalu tinggi. Okey, kita boleh menggunakan sistem solar. Kita Malaysia negara khatulistiwa, panas, hujan. Jadi kita boleh menggunakan solar. Dan kamera ini juga boleh digunakan sebagai kamera yang mobilization. Maksudnya kita boleh pindah dari satu arah ke satu arah. Dari satu tempat ke satu tempat. Jadi alhamdulillah. Kan, jadi semuanya itu terjawab. Kan, dari segi tenaga, penggunaan tenaga semuanya. Kemahiran yang disebutkan tadi untuk menggunakan kamera ini, adakah sesuatu yang boleh dipelajari ataupun perlu hanya berurusan dengan agensi yang disebutkan tadi? Ya, boleh dipelajari, insya-Allah. Kerana ianya basic. Cuma kita memerlukan seorang yang kompeten dari segi barang-barang elektrik dan elektronik. Dari segi saiz, julat saiz yang ada bergantung kepada harga dan juga aplikasi yang ada pada kamera berkenaan. Paling kecil? Paling kecil mungkin sebesar ini. Ya. Dan sebesar-besarnya mungkin sebesar kamera yang ada. Wow. Jadi mungkin kita boleh pakai pada badan kita. Ya, body worn camera. Untuk memberi amaran kalau orang yang berada dekat dengan kita tu dia punya suhu tinggi. Tinggi dia akan berbunyi tat. Ini juga salah satu juga fungsi dia. Dia boleh jadikan trigger alam. Jika terdapat orang yang mempunyai suhu tinggi itu mungkin dia akan trigger. Wow. Dia berbunyi tat. Dari segi calibration ataupun memastikan cara kamera itu berfungsi dapat dilakukan dengan setepat mungkin untuk mengelakkan false reading ataupun pembacaan yang tidak tepat, bagaimana? Okey, selalunya itu yang saya maksudkan bahawa harus ada orang yang kompeten untuk memasang kamera-kamera berkenaan. Kerana kamera ini memerlukan dari segi ukuran, jarak, supaya ketepatan haba yang dapat itu benar-benar tepat dengan julat-julat yang kita mahu. Dia tidak boleh macam kamera biasa ni kita pasang, just tengok view yang mana kita lihat. Ini tidak, dia perlu ada mau lihat jarak, nak lihat dari segi cuaca, semuanya. Jadi dia memerlukan kemahiran, orang yang berkemahiran. Kalau kita lihat kepada kamera-kamera yang sedia ada di pasaran, boleh kita bandingkan sedikit kos, kerana tadi ada disebutkan ada satu jurang harga yang besar tu, 4,000 sampai 7 digit. Beberapa juta. Kamera yang sedia ada di pasaran yang hanya mengenal pasti image, apakah perbandingan kos dengan kamera seumpama ini? Kalau kita lihat perbandingan kosnya agak tinggi berbanding dengan thermal kamera, kerana thermal kamera menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Ya, itu saya harus akuilah dari segi kos, memang kosnya lebih tinggi. Mungkin kerana thermal kamera ini baru lagi di pasaran. Ya, teknologi baru. Seperti dahulu juga kalau lihat CCTV dahulu kalau nak pasang pun orang mikir mahal ni. Tapi kalau sekarang itu orang dah fikir bahawa kamera juga satu keperluan. Ya. Macam saya kata dulu lebih murah daripada handphone you untuk sebuah kamera. Dan kamera-kamera CCTV sedia ada sekarang boleh dihubung terus kepada peranti-peranti talian. Adakah sistem kamera thermal juga berupaya untuk melakukan perkara yang sama? Ya, sama. Dari segi aplikasi ini boleh diaplikasikan ke peranti mobile masing-masing. Ya. Dan yang bagusnya itu dia mempunyai satu signal trigger. Seperti mana saya kata tadi bahawa jika terdapat suhu yang melebihi daripada 30 darjah Celsius, maka terdapat signal yang menunjukkan bahawa yang boleh mengalertkan orang bahawa terdapat orang yang lebih daripada 30 darjah Celsius. So secara tak langsung ini dapat mengawal pandemik kita sekarang ini. Di skrin kita tunjukkan pelbagai aplikasi yang menggunakan kamera thermal. Ada beberapa warna yang ketara kita sama, ada kuning atau merah. Atau jadi hijau. Bagaimana kita boleh fahami kalau bagi kita yang lalu lalang di hadapan kamera ini? Kalau lihat itu, kalau merah itu terlalu panas lah, memang fail lah. That means dia dah lebih daripada julat yang kita nak lah. So kalau kita boleh set kita boleh set benda itu semua. Basically teknologi ini dah lama digunakan. Kalau you pergi airport pun, you nak scan bag you pun, dia use the thermal.
Untuk nak tengok apa yang ada dalam tu. Sebab tu dia panggil balik, tolong buka beg sana. So combination of that, kita campurkan teknologi yang ada untuk jadikan satu kamera dipanggil thermal radar kamera. So dia boleh mengesan terus. Thermal radar kamera, dan anda juga lihat bagaimana amaran itu diberikan di skrin, alert. Terus diletakkan di situ bagi mengenal pasti siapa dalam sekumpulan orang yang merupakan orang yang berisiko tadi. Jadi kepada agensi ataupun mungkin pengusaha persendirian, tapak-tapak pembinaan yang ingin menggunakan kamera ini, bagaimana untuk mereka berhubung dengan pihak tuan? Mereka boleh hubung dengan saya melalui fanpage saya ataupun terus melalui saya di talian 019-210-7616. Ya. Ataupun di fanpage saya, Rusty Group, yang mana kita banyak menunjukkan mengenai kamera berkenaan, dan juga boleh menghubungi melalui website kita, www.myrastech.com. Jadi untuk itu pilihannya pun telah diberikan kepada para pengguna bergantung kepada skala perniagaan atau premis yang anda kendalikan. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan untuk itu, selamat pagi Malaysia melabuhkan try untuk kali ini. Terima kasih kerana mengikuti kami di saluran berita RTM My Preview 123, dan bagi pihak penerbit Rosnasih, semoga semuanya mendapat manfaat dari apa yang kami bawakan pada pagi ini. Sekali lagi peringatan kepada anda semua, wear your mask, warn, bagi amaran kepada yang tidak menggunakan face mask di persekitaran anda, dan wash your hands. Pastikan anda mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Gunakan hand sanitizer dari masa ke masa. Pastikan anda terus memantau penjarakan fizikal yang diperlukan. Kita masih belum menang. 1,000 lebih kes dicatatkan semalam. Kita harus kurangkan sehingga sifar semula. Ayuh sama-sama kita jaga kita. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Dan untuk itu, Assalamualaikum dan bye.